السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan pentadbir, pengurus Surau Haji Maksum, gawai dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muazzin, siap, mimpin masyarakat, tuan-tuan guru, muslimin, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Serta bersyukurlah kita sekerap mungkin ataupun setiap masa atas segala nikmat yang dikurnia oleh Allah, terutamanya nikmat bagaimana kita ini diberikan baik, perkara-perkara yang baik, terutama berada di jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul salawatullah alaihim ajma'in. Dan mudah-mudahan untuk tidak mengurangkan pahala kita pada hari ini, jangan lupa berniat i'tikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan segala perbuatan kita dikira ibadah. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kecil, paling bongsu, berkenaan dengan fitrah seorang muslim yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Hadis berbunyi, an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha haitsu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah qassu syarib wa i'fa'ul lahyah was-siwaku wastinshaqul ma' wa qassil adhafir وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ashrun minal fitrah, 10 perkara yang menjadi fitrah kepada manusia, terutamanya muslim. Maka nama kalau fitrah ni tuan-tuan, satu perkara yang Allah memang sudah jadikan semula jadi dalam hidup kita ini. Bukan rekaan, bukan kena develop dan sebagainya, kerana dia dah ada dalam diri kita. Itu namanya fitrah.
Jadi kata Nabi SAW ada 10. Pertamanya qassus syarib, iaitu bagi orang laki-laki. 10 ini sama ada yang untuk seluruhnya laki perempuan, ada untuk lelaki sahaja. Ya. Terutamanya yang pertama ni iaitu qassus syarib, iaitu menipiskan apa yang namanya syarib. Syarib apa tuan-tuan? Misai. Ia merupakan fitrah. Dia bukan ikut siapa-siapa, bukan trend, tapi ikut Nabi SAW. Jadi bila sebut dengan qassus syarib, iaitulah yang paling sunnah dan yang paling pahalanya besar ialah menipiskan. Qas, menipiskan misai, potong. Kalau cukur adalah pahalanya tapi tidak sepenuh menipiskan. Kerana kita ni nak cepat kadang-kadang tuan-tuan ya. Nak menipis-nipis ni makan masa. Duduk depan cermin tu panjang masanya. Apa payah-payah cukurkan aja. Tetapi masih lagi berpahala, tinggal lagi tidak sepenuhnya bagaimana Nabi contohkanlah. Kerana Nabi buat, Nabi akan nipiskan dengan gunting dan sebagainya. Sebab itu kalau Islam, bila kita benda sehingga benda benda bulu-bulu ni pun Islam jaga ya. Bukan sekadar ibadat-ibadat khusus salat dan sebagainya. Benda yang nampak macam simple tapi Islam sangat prihatin. Sehingga perkara misai pun ada peruntukan agama kita. Jangan dia dipandang mentang-mentang dia bulu yang tidak berguna. Kita buang ataupun kita biarkan sehingga ada orang yang ada satu anutan ya ataupun agama sesat. Dia membiarkan misai dan janggutnya sampai menutup mulutnya. Ini orang-orang yang menganut agama pun saya tak tahu, tapi agama sesat lah. Janggut panjang, misainya menutup. Sehingga kalau nak bercakap agaknya kena buka sikit misainya itu. Tapi kita orang Islam diajar oleh Nabi SAW, yang itu pun dititik beratkan. Sama dinipiskan ataupun dipotong, ataupun dihilangkanlah gitu. Tapi untuk membiarkan dia sehingga menutup mulutnya tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Saya tak kata orang yang belum misai itu tak sunnah, tapi yang membiarkan sehingga dia terkapai-kapai ya. Kerana kita ada dalam etika kekemasan pun ada kan, misalnya dielokkan, dikemaskan. Jangan sampai terlalu melenting sampai ke telinga. Melainkan dia ada amalan pelik-pelik lah tuan-tuan ya. Kerana itu sekecil-kecil benda ya diambil kira oleh agama kita. Baik, yang kedua wa'ifa'ul lihyah, iaitu membela janggut dan kemaskan dia. Itu pun sama dengan misai tadi. Dia dibiarkan tapi dikemaskan. Bukan dia mentang-mentang Nabi kata bela janggut tapi sehingga orang nak jumpa pun takut. Ya. Yang penting jangan sampai orang takut, itu je. Kalau sekadar-kadar bela macam biasa, sekadar boleh digenggam kan bagus tu sampai janggut-janggut panjang ni. Maka yang tak berapa ada ya sekadarnya itulah tuan-tuan. Ada selai dua pun sekadarnya itu. Kerana juga ada pahala di situ. Dan kita yang tidak berjanggut ini, jangan kita menghina orang yang berjanggut. Kemudian orang yang berjanggut pula jangan menghina orang tidak ada. Kerana mungkin dia memang tak ada. Ataupun kalau ada pun dia malas nak uruskan ya. Kerana benda ni leceh tuan-tuan. Oleh kerana dia leceh itu yang pahalanya ada di sisi Allah. Baik itu kita jangan sampai cakap janggut macam kambing dan sebagainya. Kambing tu yang macam orang janggutnya, bukan orang macam kambing. Kerana kambing dia tak ada sunnah dia kan, dia binatang. Jadi kita ini jangan menghina-hina sunnah Nabi itu sampai sebegitu. Ditakuti nanti di akhirat besok Nabi sudah tidak kenal kita. Kerana menghina Nabi itu SAW. Baik. Tinggal lagi diuruskan dengan baik supaya orang tidak merasa takut untuk berjumpa dengan kita. Yang ketiga, fitrah manusia as-siwak. Iaitu membersihkan gigi. Ataupun mulut lah kita panggil. Kerana yang pentingnya mulut. Tapi oleh kerana gigi itu ada di depan kita, di dalamnya, kena uruskan gigi sekali lah. Sebab itu Nabi sehingga sebutlah hadis, Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Kalaulah tak kerana menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak salat. Jadi hadis ini memberikan faedah bahawasanya bersiwak itu sunat, tidak tahap wajib. Kerana Nabi sebut kalau tak nak menyusahkan umat.
Nabi mikirkan manusia ni kan sikit-sikit mengeluh, susahlah. Nabi dah tahu tuan-tuan, diwahyukan oleh Allah. Asyik mengeluh aja. Nabi kata sunat ajalah. Siapa yang nak buat, siapa tak nak buat dia terpulang. Tapi membersihkan diri daripada bau itu sangat wajib. Kerana orang di sebelah kita perlu merasa selesa dengan kita. Juga kita pun kena selesa dengan orang lain. Kita pun tak nak kan kalau sebelah kita berbau dan sebagainya. Terutama hari Jumaat ni, sunatnya apa? Berwangi-wangian. Tuan-tuan, kita modal sikit lah tuan-tuan. Minyak wangi bagi yang bagus lah ya. Jangan beli yang 10 ringgit satu kotak. 10 ringgit satu kotak, seminit je tuan-tuan. Janganlah percaya dengan yang jual tu. Ni 10 ringgit sekotak ni bang. Tahan 2 hari. Nampak benar bohongnya. Hak beratus-ratus itu pun sehari tahan. Kau 2 hari 10 ringgit. Kita fikir tuan-tuan, kita fikir. Maka kita kena invest, laburlah sikit untuk pahala Allah. Beli agak mahal sikit yang baunya tahan. Kita kalau boleh pergi Mekah, banyak kat Mekah tuan, tepi jalan tu kan ada orang jual minyak wangi sekotak. Satu kotak tu ada berapa biji dalam tu? 15 rial, 20 rial. Memanglah baunya macam bau apalah, dan bukannya tahan. Saya bukan menghina, tapi penipuan itu berlaku. Lepas tu di Mekah pula kalau meniaga apa, laku aja sebab dia kata takkanlah dia nak menipu. Jadi rupanya dia memang menipu, ya. So kita kena labur sikit duit ataupun kalau semampunya lah untuk kita berwangian di hari yang mulia ini. Kerana yang pentingnya hari berjumpanya orang ramai. Tapi oleh kerana ni hari Jumaat iaitu Sayyidil Ayyam, maka kita raikan. Kalau kita tak sempat balik rumah pun untuk mandi daripada tempat kerja datang ke masjid, pakailah calit minyak wangi. Ada dijual tu yang minyak apalah, apa tu? Kasturi lah, apa semua tu yang elok-elok, yang betul-betul ya. Kerana tidak akan sia-sia untuk perbuatan kita, semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang kita ni jumpa awek tu wangi-wangi bukan main lagi, tapi dalam masjid itu je lah baunya. Bau daripada pagi tadi tu. Cuba kalau jumpa kekasih dia tu bau je pagi tadi, minta putus terus tuan-tuan ya. Awak ni tak mandi dia pagi ke katanya. Tapi mentang-mentang masjid ni Allah tu tak bercakap dengan kita. Jadi kita pakailah pagi tadi punya tu. Dengan bau kepam dan sebagainya. Kerana mengganggu tuan-tuan. Mengganggu orang lain. Orang lain datang masjid bersungguh-sungguh meraihkan. Allah sebut dalam Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu yang baik-baik ketika datang ke masjid. Pakaiannya, baunya, penampilannya yang tidak memelikkan orang lain tengok. Tuan-tuan janganlah pergi masjid. Sebenarnya pakaian ni boleh belaka, yang itu tutup aurat. Tapi jangan pakai yang orang tengok je nanti. Jadi menjadi masalah ni tuan-tuan. Pakai datang masjid pakai baju perisai tu. Nanti orang tengok je. Mudahnya tak sembahyang kawan tu, tak khusyuk dia. Dia boleh aja, tapi jangan pelik-pelik sehingga orang terganggu ya. Pakai samurai punya pakaian. Dengan sujud kelengkung semua. Yang penting tutup aurat dan dia biasa pada masyarakat itu. Ya baik. Kemudian wal istinsyaqul ma'. Fitrah yang kelima, 1 2 3 4 5. Yang kelima yang keempat iaitulah membersihkan hidung ketika sebelum wuduk tu. Kita ada sunat-sunat yang bagus dalam wuduk. Memang basic wuduk ialah apa? Janji niat, kemudian ratakan ke anggota, sah je wuduknya. Tapi ada lagi satu level iaitu wajhul kamal, tahap yang sempurna. Yang Nabi sebut, kalau orang ni dia ambil wuduk, kemudian dia menyempurnakan wuduk, kemudian dia salat 2 rakaat dan sebagainya, dia akan dapat pahala sekian. Maka yang disebut oleh Nabi SAW dengan menyempurnakan wuduk termasuklah sunat-sunatnya. Kita diajar dulu baca bismillah masa basuh tangan. Kemudian kita sedut air, kita hembus bagi dia hilang kotor di hidung itu. Kemudian kita buat 3 semua dilengkapkan. Sampailah ke tertib. Itu namanya sempurna. Jadi perbuatan membuang air dalam hidung itu adalah fitrah. Karena kalau tidak kita asyik-asyik korek lombong ni tuan-tuan ya. Sebab tu masa berwuduk tu kita bersihkan. Kalau tak tuan-tuan ni tengah sembang korek.
Ini kawan yang duduk sebelah ni, banyak betul hasil dia ni katanya. Bijihnya banyak benar katanya. Kerana tidak dibersihkan ketika dalam keadaan dia membersihkan diri. Ha? Setengah orang dia korek lombong ni biasa bagi dia. Setengah orang dia jijik kan. Dia tengok, ish, dia ni tak agak-agak ke depan aku ni buat macam ni. Kerana Islam dah ajar bukan cara macam tu depan orang. Ada masa-masa, iaitu ketika berwuduk, bersihkan dia sebersih-bersih. Kalau ini diketahui sebagai fitrah, kita akan lakukan dia kerana dia berpahala dengan pahala yang sangat besar. Ya. Seterusnya, waqassul adhafir, dan juga ialah memotong kuku. Memotong kuku ni dia ada satu hadis, beberapa perkara ni lah, potong-potong bulu ni ada satu hadis. Yang saya bagi mafhumnya ialah jangan biarkan dia tidak diuruskan lebih 40 hari. Arba'ina yauman. Maknanya sebelum sampai 40 hari kita kena uruskan. Bersihkan segala-gala semak samun tu bersihkan. Kerana bila Nabi suruh buat benda ni adalah kepentingannya gitu. Mungkin nanti ada orang kata, kenapa tak boleh lebih 40 hari? Setan menggayut-gayut ke? Wallahu alam. Tapi Nabi sebut jangan lebih 40 hari. Tidaklah hukum sampai berdosa besar ya. Tapi itu merupakan satu disiplin seorang Muslim. Jadi kita kena bezakan kita dengan orang non-Muslim. Kita ada regulation kita. Setiap sekian hari kena bersihkan diri kita. Ya, tiba-tiba orang yang non-Muslim pula yang lebih bersih daripada orang Islam. Dan kita kata ini agama, bukan. Itu bukan agama, itu individu. Ya? Kerana dia tidak faham. Agama dia suruh buat apa, dia tak faham. Maka kita bagi faham dan beringat untuk diri saya juga bahawa saya ada saja benda-benda yang Islam ajar kita yang kita lupa. Kita silap bukan lupa, kita tak sedar. Ya? Dan sebagainya. Kemudian waghaslul barajim, dan membersihkan sendi-sendi juga adalah merupakan fitrah ya. Kita tak perasan dan kita tak pernah buat. Setiap sendi itu dibersihkan, yang merupakan ini adalah apa yang Nabi sebut adalah hadis. Mungkin dia tidak penting bagi kita, tapi sebenarnya kalau dibuat dia berpahala. Dan kita ringkaskan wa halqul wa natful ibit, dan menghilangkan bulu di ketiak juga merupakan fitrah manusia. Jangan biarkan dia terlalu panjang sehingga tak sepatutnya lah tuan-tuan. Jangan pula sampai bersambung ke bawah ya. Kadang ada orang ni dia, dan itu yang penyebab kepada aroma yang tidak disenangi sebenarnya. Maka kita buat perkara ni yang kita disiplinkan dia, dan Allah bagi kita pahala yang besar. Kerana apa? Pertamanya kerana itu perintah Allah SWT. Yang keduanya kerana dia adalah perbuatan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi ni SAW, kalau baginda bercakap, baginda mesti buat dulu tuan-tuan ya. Dia tak macam manusia biasa. Kita bercakap, tapi kita tak buat apa kita cakap. Tapi Nabi garanti baginda buat SAW. Maka, buat apa yang Nabi buat, pahala sudah tersedia pada umat itu. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Ada beberapa lagi kita sambung pada bulan depan ya, sekiranya diizinkan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua berhasil dan berjaya untuk melaksanakan segala tuntutan yang diajarkan oleh Nabi SAW, terutamanya hari Jumaat yang barakah ini tuan-tuan. Kita ini beruntung kerana diberikan gedung pahala itu terbentang luas di depan mata. Kadang-kadang kita tak tahu, depan mata tu banyak, tapi cari yang belakang, yang susah tu. Yang sampai kena berzikir 10,000, 11,000. Depan mata tu banyak lagi. Tapi tak dipedulikan. Kenapa? Kerana memandang benda remeh. Kalau berzikir beribu tu kan dia nampak tasbihnya bergerak. Tapi yang banyak sunnah hari Jumaat ni, banyak ni sunnah hari Jumaat ni. Salawat saja tu pun sudah banyak pahala dah. Pada hari ini kerana ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksirus salata alayya fi hadzal yaum. Banyakkanlah selawat ke atasku pada ini hari atau hari ini, iaitu hari Jumaat. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlepas peluang-peluang yang ada, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk meneruskan istiqamah kita melakukan kebaikan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kira ada kekurangan bahasa, ketelanjuran kata dan kekasaran bahasa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي
بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, saya menyeru diri saya dan sidang Jumaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan terus istiqamah melaksanakan perintah Allah dan berusahalah meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan di syurga Allah nanti insya-Allah. Dan suka saya berpesan supaya berilah tumpuan yang penuh kepada isi khutbah pada hari ini. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah hari ini bertajuk Binalah Kasih Sayang dengan Ukhuwah. Muslimin rahimakumullah. Pada masa kini umat Islam menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran terbesar hari ini ialah isu perpecahan ummah. Ia merupakan cabaran seluruh dunia amnya dan Malaysia khususnya. Cuba tuan-tuan fikirkan, mengapakah umat Islam masa kini amat sukar untuk bersatu? Apakah yang menjadi batu penghalang ke arah kesatuan umat Islam? Sedangkan kita beriman dengan Allah yang satu dan berpegang kepada agama Islam yang satu. Seruan penyatuan ummah ini, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam suratul Mu'minun ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Maksudnya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ayat ini cukup jelas untuk umat Islam memahami betapa pentingnya berpegang teguh kepada dasar akidah Islam sebagai kunci penyatuan. Walaupun berbeza pandangan dalam pelbagai isu, namun selagi perbezaan tidak melanggar batas akidah dan syariah, seharusnya umat Islam kekal bersatu dan bersaudara. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Yathrib atau Madinah, antara perkara terawal yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah mengikat umat Islam dengan ikatan kasih sayang dan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Dalam peristiwa ini bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam boleh menyatukan hati kedua-dua kaum ini? Apakah rahsia yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan sehingga kaum Ansar dan Muhajirin boleh bersatu walaupun mereka datang dari latar belakang kaum yang berbeza? Hadirin rahimakumullah, antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina ukhuwah dan melahirkan rasa kasih sama muslim ialah, pertama, kita hendaklah bersikap ramah dengan memberi salam, sentiasa bertegur sapa dan bertanya khabar sesama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salam bainakum." Maksudnya, kalian tak akan masuk syurga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Mahukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang apabila kalian lakukan akan saling mencintai, iaitu sebarkanlah salam, yakni ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahawa salah satu amalan yang mendorong perasaan cinta sama Muslim ialah memberi ucapan salam kepada sesama Muslim. Kalimah salam merupakan satu ucapan doa kesejahteraan dan kerahmatan untuk saudara se-Islam yang akan menjadi magnet menarik keberkatan dari Allah. Institusi masjid dan surau boleh berperanan untuk menghidupkan budaya murni ini melalui kempen memberi salam, program ukhuwah
diskusi dan sebagainya. Yang kedua, pembinaan ukhuwah dan kasih sayang boleh dicapai apabila kita berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara Islam kita yang lain. Kita memahami bahawa manusia tak lari dari melakukan kesalahan. Sikap memaafkan kesalahan orang lain amat digalakkan dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Syura ayat 40 yang dinyatakan pada awal khutbah yang bermaksud, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi siapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Ketika peristiwa pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah, tak berlaku pertumpahan darah dalam kalangan orang Islam dan orang kafir di Makkah. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat menunjukkan akhlak yang mulia terhadap kaum musyrikin Makkah. Walaupun dulu mereka pernah menyiksa dan menghina baginda SAW dan para sahabat. Bahkan Wahsy yang telah membunuh bapa saudara baginda SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud, juga baginda SAW maafkan. Akhlak begitu indah ini menyebabkan mereka memeluk Islam secara beramai-ramai. Hadirin muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bersegeralah memberi pertolongan bantuan kepada orang yang memerlukan pada bila-bila masa, terutama orang yang mempunyai hubungan persaudaraan paling dekat dengan kita. Pertolongan yang kita berikan dengan penuh ikhlas mampu menyatukan hati manusia. Bahkan Nabi SAW amat menggalakkan kita untuk menolong, meringankan beban saudara kita yang lain dalam pelbagai bentuk pertolongan, sama ada menyumbang pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Dan pertolongan kita akan merapatkan lagi ukhuwah sesama Islam. Sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala 'uryin, kasahu Allah min khudril jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in, at'amahu Allah min thimaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in, saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum." Maksudnya, mana-mana muslim yang mengenakan pakaian untuk muslim yang lain yang telanjang, Allah akan memakaikannya dari pakaian hijau syurga. Mana-mana muslim yang memberi makan seorang muslim yang sedang lapar, Allah akan memberinya makan dari buah syurga. Dan mana-mana muslim yang memberi minuman kepada orang muslim yang dahaga, Allah akan memberinya minuman dari rahiqil makhtum, yakni minuman dari syurga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat, peranan masjid sebagai nadi penyatuan ummah. Amat penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Masjid seharusnya menjadi penggerak utama penyatuan ummah dengan mengajak pelbagai pihak seperti majlis pengurusan komuniti kampung, surau-surau persatuan penduduk, NGO dan lain-lain untuk menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, majlis khatan beramai-ramai, pemeriksaan kesihatan percuma, derma darah dan lain-lain yang bertujuan untuk ahli masyarakat dan komuniti setempat bertemu dan beramah mesra hingga menjalinkan ukhuwah dan kemesraan serta masyarakat. Sudah tentu Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang saling bantu dan berkasih sayang, seperti mana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36 yang maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga dekat dan jauh, rakan sejawatan, musafir yang terlantar serta hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Yang kelima, perbanyakkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dialah yang berkuasa menyatukan hati-hati manusia. Sebagai seorang yang beriman, kebergantungan harap kepada Allah Azza wa Jalla wajib diberikan sebagai talian hayat terakhir, menyatukan umat selepas segala bentuk usaha penyatuan telah dilaksanakan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal
ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah yang menyatupadukan antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tak dapat juga menyatupadukan antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara hati mereka. Sungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam agar menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Pertama, umat Islam hendaklah bersikap ramah terhadap orang lain dengan membiasakan diri mengucap dan menjawab salam. Sentiasa bertegur sapa dan bertanya khabar sama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Yang kedua, umat Islam hendaklah berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara se-Islam kita yang lain, yang merupakan tuntutan dalam Islam. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba-Nya yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan masjid sebagai tempat penting untuk membina umat bersatu padu yang berkasih sayang sama manusia. Yang keempat, pemimpin umat Islam hendaklah sentiasa menyeru kepada perpaduan, bukannya kepada api permusuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan lindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, para jamaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan kendiri, menjaga kebersihan diri dan sekitar. Jagalah penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengelak penularan. Elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat, terutama sekali jika mempunyai gejala-gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhi SOP yang ditetapkan bagi elakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan masjid dan surau dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tak lama lagi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية سلطاننا سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي هان سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, Kau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal balaa wal marad والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم للصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sila penuhkan saf, sila bergerak ke depan sekiranya ada kosong. Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Salat. La syarika lahu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة السلام السلام الشهد. اللهم صل وبارك في العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إلا أنت منه. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم عليك باليهود الصهيون ومن والاهم ودمرهم تدميرا وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.